Okey Ustaz, kita nak beralih ke soalan seterusnya. Baharudin Kasim bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz TV3 pagi ni. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan jika kita hanya hafal atau membaca surah-surah tertentu tapi tak khatam Al-Quran. Adakah peluang untuk masuk syurga lebih senang atau kaedah-kaedah lain? Sekian, terima kasih. Amin. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Tuan Baharudin. Bersilakan Ustaz. Baik. Kita hanya hafal atau membaca surah tertentu tapi tak khatam. Baik. Tidak syarat khatam baca Quran ni. Tak syarat khatam. Tapi khatam tu lebih baik. Betul. Baca Quran ni kena betul. Tak khatam tak apa sebab saya beri contoh, ada di kalangan para sahabat, contoh Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar mengambil masa yang sangat lama untuk mengkhatamkan satu ayat surah tu. Kenapa? Dia tadabbur tu lama. Ya. Sehingga kan disebut dalam riwayat bahawa Sayyidina Umar ambil masa hingga 8 hingga 9 tahun untuk masyi, kata orang Arab tu. Surah Al-Baqarah saja. Ambil masa bertahun-tahun. 12 tahun, sorry. Anaknya Ibnu Umar 8 hingga 9 tahun. Masya-Allah. Maknanya lama masa dia ambil itu, adakah dia mengangkat mengaji? Tidak. Tapi dia ambil masa yang sangat lama untuk faham secara mendalam, untuk faqih dalam ayat tersebut. Baik, cumanya kalau tak khatam Quran, bila nak khatam yang tanya? Dah kenapa yang sampai tak khatam? Soalannya, kenapa tak khatam ni? Yang sampai tak khatam-khatam lagi, orang khatam dah jahanam, dah satu kan. Baiklah, kata betul lah tak khatam sekalipun. Memang betul Ustaz. Ustaz kata sedap lah. Ustaz geng mana? Kami marhain. Ustaz ni kayangan baca laju ke? Okeylah, katalah betul tak khatam. Saya beri motivasi beginilah. Rugi sangat kalau kita tak khatam Al-Quran. Kerana bila khatam Quran, malaikat, ada setengah riwayat menyatakan 4,000 malaikat mengaminkan doa kita. Masya-Allah. Bayangkan kalau kita khatam. Bahkan sahabat-sahabat Nabi sebagai contoh Anas Ibnu Malik, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia punya dahsyat. Sampai tahap dia minta lelaki upahan, istilahnya. Lelaki upahan untuk pergi tengok dalam kampung siapa yang khatam Quran. Aku nak pergi majlis dia. Kenapa? Sebab nak menumpang keberkatan majlis khatam. Kalau ada doa-doa yang diminta, dapat sekali. Itu satu. Yang kedua, Anas bin Malik. Okey Ustaz, kita nak dengar yang kedua tentang Anas bin Malik. Baik. Tetapi kita nak beristighfar seketika. Tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Kita bicara tentang Al-Quran dan Simati. Tadi kita tunda cerita iaitu Anas bin Malik. Jom kita sambung dengar. Dipersilakan Ustaz. Jom kita sambung ya. Anas bin Malik, beliau setiap kali khatam Al-Quran, beliau akan kumpul ahli keluarga dia. Masya-Allah. Mai duduk rumah mai. Sebab keberkatan turun kepada majlis khatam Al-Quran. Itu disebut oleh Imam An-Nawawi. Saya ingat zaman belajar, sebut sikit cerita lama. Zaman-zaman belajar Quran dulu kan. Dan kita belajar tempat yang sama, cuma tahun berbeza. Similar yet different. Sama tapi tak serupa. Sama tempat institusi tapi tahun berbeza. Betul. Ingat dulu guru kami pada ketika itu Ustaz Datuk Firdaus. Ustaz Firdaus pernah bertugas sebagai Imam Masjid Negara. Ketika kami khatam ni, Ustaz akan panggil semua. Yang khatam dah lama ke, yang belum khatam lagi, yang baru nak khatam ke, turun semua. Masya-Allah. Hari ni kawan kita nak khatam. Duduklah kita dalam majlis itu, buatlah majlis khatam wadduha wal laili idza saja, baca ramai-ramai. Kemudian berdoa tu masya-Allah, siap menangis ramai tu, berpeluk-peluk menangis. Sebab apa? Seronoknya rupanya Allah beri keberkatan kepada kita. Tak semua orang boleh baca Quran dengan baik. Betul. Jauh daripada itu, tak semua orang dapat hafal Quran. Jadi dia kata, Ustaz beritahu, Ustaz Firdaus kata apa? Tengok dia ni khatam hari ni, kawan kita ni mulia ni, kita doakan dia. Kita salam dia. Kita diajar begitu. Supaya kita kena apa? Kita rasa betapa bertuahnya setiap kali kita mengkhatamkan Al-Quran. Imam Nawawi kata apa? Bila khatam Quran, doa yang kita panjat kepada Allah itu adalah hukum sunnah muakkadah. Maknanya satu yang sangat dituntut. Kerana apa? Kalau tak berdoa ketika khatam, bila lagi? Sebab waktu khatam ni, malaikat mengaminkan doa kita sekali. Amin, amin, amin. Bahkan Imam Nawawi sebut tentang antara amalan yang bagus dilakukan ketika kita khatam ialah kita berdoa untuk pemimpin, kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bahkan sampai tahap Imam Nawawi sebut dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran tentang
doalah pada ketika itu hatta menyebut ya Allah turunkanlah harga barang. Itu disebut. Kalau kita baca kita rasa, ya ke ni? Ya betul. Itu maknanya sampai tahap itu kita diminta berdoa kenapa? Mulianya, hebatnya, bagusnya majlis khatam Quran. Jadi kalau tak nak khatam Quran lagi tak tahulah. Rugi. Rugi. Sahabat-sahabat Nabi sebagai contoh. Sempat lagi cerita. Ya, boleh, sebagai contoh Sayyidina Uthman ibnu Affan, Tamim Ad-Dari. Ni antara orang-orang yang kita kata superb dalam mengkhatamkan Al-Quran. Sehingga kan diriwayatkan Sayyidina Uthman ibnu Affan mengkhatamkan satu hari 8 kali. Masya Allah. 4 kali siang, 4 kali malam. Masya Allah. Ada orang tanya saya, Ustaz, cuba Ustaz kira betul-betul ketika saya baca kitab ni. Ustaz kira betul-betul berapa lah lepas kuliah ni. Dalam 8 kali, 4 kali siang, 4 kali malam, lajunya dia baca macam mana? Dia punya speeding itu. Saya pun terpinga, yalah, kalau kira-kira normal kita baca, tak dapat nak nolong satu hari 8 kali khatam. Tapi rupanya ada seorang ulama namanya Maulana Dr. Yusri Jabar, dia sebut, kita nampak pada adatnya tidak mampu menghabiskan. Tapi kenapa ada orang habiskan sampai 8 kali khatam dalam satu hari dan nama-nama mereka ni ramai masyhur disebut dalam kitab-kitab. Macam mana boleh mereka khatam? Ini ada kata keberkatan Al-Quran. Masa bagi mereka itu, kalau kita rasa 24 jam itu terlalu singkat untuk baca Quran, bagi dia laju. Allah beri keberkatan melalui bacaan Al-Quran ni boleh khatam sampai 8 kali. Sayyidina Uthman, seorang khalifah, sibuk dengan kerja-kerja kekhalifahan, tapi boleh khatam sampai 8 kali khatam, 4 kali siang, 4 kali malam. Malunya kita. Kita berapa lah bila khatam Ramadan kan? Kelip-kelip je mata. Lama dah tu. Baik, itu yang soalan pertama lah. Mana supaya kita rasa bersungguh untuk membaca Al-Quran, mendalami dan mengkhatamkan Al-Quran. Soalan kedua, adakah peluang untuk masuk syurga lebih senang atau kaedah-kaedah lain? Syurga ni bukan duduk kat tangan saya. Bahkan Nabi pun sebut setiap kita ni tidak masuk syurga kerana amalan kita. Walakin ayyataghammadani Allahu birahmah. Orang yang mendapat rahmat Allah lalu masuk syurga. Adakah dia bercanggah dengan firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun? Masuklah syurga kamu semua atas apa yang kamu buat. Tidak. Sebenarnya memang bicara tentang masuk syurga itu kuasa Allah mutlak. Bukan kerana kita ni beramal banyak kita masuk syurga. Tetapi kerana sayangnya Allah atas amalan kita yang kita buat, maka kita masuk syurga. Bahkan ulama kata apa? Memang kita tak masuk syurga dengan amal kita banyak atau sikit. Tetapi percayalah, amalan kita yang banyak atau sikit itu membezakan kedudukan bila kita masuk syurga esok. Kerana setiap orang beriman, akhirnya walaupun dia singgah, transit di neraka asbab banyak maksiat dia buat. Dosa dia banyak, dia dibersihkan di neraka. Akhirnya masuk dalam syurga. Di syurga esok, amalan dia yang berbaki semasa di dunia itulah yang menentukan kedudukan di mana tempat tertinggi, rendah, di tengah, di atas, bercermin. Itu membezakan kita dengan orang lain. Jadi, adakah dengan Quran semata-mata kita masuk syurga? Tidak. Bahkan hadis Nabi menyebut syurga ni ada pintu macam-macam. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu birrul walidain, banyak peluang-peluang lain untuk kita masuk syurga. Tapi percayalah, kalau kita melakukan amal ibadah lillahi ta'ala, adakah kita mendapat kebencian Allah? Tentu sekali kita mendapat kasih sayang Allah. Orang yang mendapat kasih sayang Allah ni dapat rahmat Allah, Allah akan masukkan dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.